بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على سيد الأكوان سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أكرمنا بنور العلم وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita semua kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita dapat sama-sama berkumpul di dalam rumah Allah Ta'ala, mengerjakan ibadah solat berjamaah, mendengar pengajian ilmu. Mudah-mudahan beradanya kita di tempat yang mulia yang baik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita daripada kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita sambung kembali pengajian daripada kitab Penawar Bagi Hati yang kita sudah sampai kepada masih lagi pada perbahasan kepada menjaga mata. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna an-nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha adaqahu Allah ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Artinya, bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan, melihat kepada kecantikan perempuan, maknanya tengok perempuan tu dengan pandangan apa? Pandangan syahwat. Ada pandangan nak melihat, nak tengok cantik wanita tersebut. Tak kira lah tengok cantik ke, nak tengok apa-apa je pada wanita, adalah dikatakan sebagai anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Di dalam kitab dipanggil kitab yang dikarang oleh Syanawi Al-Battani rahimahullah ta'ala, dia panggil, saya lupa nama kitab ni, kata perempuan apabila berjalan, kita perempuan apabila membelakangi kita, dia berjalan, kita tengok syaitan akan duduk di pinggul perempuan. Jalan lelaki pun, bila syaitan duduk di situ, dia akan tarik pandangan orang lelaki untuk pandang pada bahagian pinggul. Apabila perempuan berjalan di bahagian hadapan, syaitan akan duduk di bahagian dada, dan lelaki akan melihat pada bahagian tersebut. Sebab apa? Sebab dia nak rosakkan kita punya hati kita. Sebab itu dia kata pandangan kepada perempuan itu adalah sahmun min sihar iblis, anak panah daripada anak panah iblis, anak panah beracun. Jadi bila pada anak panah beracun tadi, dia menyebabkan seseorang itu akan merasa berat untuk melakukan kebaikan. Dia bila buat baik, dia tak akan dapat rasa kenikmatan untuk melakukan kebaikan. Kalau tak percaya, sebab itu ulama-ulama mereka menganjurkan kepada kita untuk beruzlah.
Uzlah ni maksudnya kita banyak bersendirian. Kita beribadah, kita duduk dekat rumah, duduk dalam bilik, duduk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala ada menyebutkan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Jadi kita kena ada waktu masa untuk kita bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada waktu malam, uzlah ni dia sebenarnya banyak masa kita hanya duduk berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka kata pengarang kita, barang siapa meninggalkan dia. Meninggalkan dia tu meninggalkan apa? Meninggalkan daripada melihat keindahan wanita. Keluar pergi mall. Tak payah kata pergi mall, buka phone je. InsyaAllah habis. Lepas itu kita kalau boleh elak. Barang siapa yang meninggalkan dia kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya memperasakan dia oleh Allah Ta'ala. Allah akan bagi dia rasa. Dia kata memperasakan dia oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kitab Jawi ini, bila kita baca, kena faham dia punya bahasa Arab dia. Kitab Jawi bahasa Arab tu sebenarnya Melayu, tapi dia ada Arab dia sebenarnya. Memperasakan akan, memperasakan dia, maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bagi orang itu rasa oleh Allah Ta'ala, oleh Allah, Allah yang bagi rasa. Jadi kalau nak baca, sebab tu dia, kalau ada kitab, kita ada kitab sedap sikit, masing-masing ada kitab kitab Jawi pula baca. Orang tak biasa baca Jawi, dapat belajar Jawi ni. Dia macam contoh saya kata, telah memberi oleh Muhammad, di bahasa Jawi lama ni, akan kereta. Jadi Muhammad beri apa? Kita kata Muhammad beri kereta je. Tapi telah memberi oleh Muhammad akan kereta. Dah bahasa dulu. Siapa yang beri? Muhammad bagi. Bagi apa? Kereta tu objek. Dipanggil kata kerja transitif. Pergi masuk apa? DBP. Kata kerja transitif dengan kata kerja tidak transitif. Belajar kitab tu belajar semaju. Yang kata kerja yang perlukan kepada objek. Contoh, pukul. Saya pukul. Pukul apa? Tak faham ni? Saya pukul anak. Saya pukul anjing. Saya pukul kapet. Baru dapat faham. Kalau kata saya keluar, jelas. Saya keluar. Itu dia kata kerja tidak transitif dan kata kerja transitif. Jadi dalam bahasa pengajian kita kena tahu apakah yang menunjukkan kepada pelaku dan apakah yang menunjukkan kepada apa yang dilakukan, kepada atas siapa yang dilakukan perbuatan tersebut. Maka kat sini kata memperasakan dia oleh Allah. Memperasakan dia oleh Allah Ta'ala. Akan kesedapan. Allah bagi rasa kepada kita, orang yang tinggalkan apa? Rasa apa? Kesedapan. Sedap apa? Keenakan di dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi macam mana? Kena tinggalkan daripada melihat. Ini sabda Rasulullah SAW. Melihat apa? Melihat keindahan, kecantikan wanita. Boleh nak tengok cantik? Tak boleh langsung ke tak? Boleh. Isteri kita tak ada isteri, tak payah. Jadi kalau keluar, mata kita kena jadi mata. Jangan tutup mata sudahlah, nanti lama orang pula. Jadi mata itu kena jadi mata yang ada filter. Filter tu maksudnya apa yang aku perlu tengok dengan apa yang aku tidak perlu tengok. Dan yang mana tidak, ulama-ulama zaman dulu, antaranya Imam Malik rahimahullah ta'ala, saya pernah terbaca kisah beliau, Imam Malik, pada zaman Imam Malik. Imam Malik lahir tahun berapa? Silap saya tahun 75 Hijrah. Pada zaman beliau jarang pergi solat. Solat apa?
solat lah, tapi tak keluar pergi solat berjemaah di luar. Kenapa? Sebab beliau menjaga dia punya siqah. Kerana terlalu banyak perempuan di jalan. Pada zaman tu pun dah ada dah. Jadi nak menjaga pandangan daripada melihat maksiat yang berada di perjalanan ketika menuju ke masjid. Jangan pula pakai bahasa ni pula lah. Nanti ustaz, saya tak pergi ke masjid. Dia tak pergi masjid pun sebab banyak maksiat di jalan. Dah semua dia boleh pergi pula. Tak pergi masjid tak boleh pergi lah. Sebab ada perempuan di jalan ke. Tak pergi mall boleh pula kan. Imam Malik ni banyak duduk di dalam rumah. Imam Syafi'i, orang datang kepada Imam Malik untuk mengaji, mempelajari ilmu. Imam Malik, hebat Imam Malik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia oleh Allah Taala akan kesedapan amal ibadah yang menyukakan ia akan dia. Yang menyukakan siapa dia? Ia akan dia. Akan dia tu apa? Allah menyukakan ia akan dia. Akan amal ibadah kepada Allah Taala. Menyebabkan orang tu suka, orang yang tinggalkan maksiat, Allah menyukakan kepada orang yang tidak melakukan maksiat akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menceritakan akan ini, apakah yang menceritakan ini? Hadis oleh Al-Hakim daripada Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Jadi, hadis yang saya bacakan tadi ini, barang siapa yang meninggalkan daripada melihat wanita, keindahan wanita, maka Allah Subhanahu wa taala akan rasa keseronokan di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyukakan dia akan dia. Siapa yang sebutkan hadis ini? Oleh Imam Hakim daripada sahabat Nabi SAW yang bernama Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dan menghukumkan ia akan sanadnya dengan sahih dan sabda Nabi SAW. Dan hukum hadis tadi, inna an-nadhara ila mahasinil mar'ati sahmun min saham iblis faman tarakahu adaqahu Allah subhanahu wa ta'ala ta'nu ibadatin tasubbuhu. Allah SWT akan memberi orang tu rasa kenikmatan di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia gembira, dia suka di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut li kulli bani adam hazzuhu min az-zina fal 'aynani tazniyani wa zinahuma an-nadharu wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu والرجلان تزنيان وزناهما المشي والفم يزني وزناه التقبيل والقلب يهم ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. Artinya, ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Alhamdulillah. Zina dimaksud di sini adalah asbab yang membawa kepada zina. Bukan zina pada sudut syarak. Zina pada sudut syarak adalah memasukkan hasyafah ke dalam faraj min ghairi nikahin sahihin, tanpa nikah yang sahih. Tanpa nikah. Kalau nikah, sebab kalau kata nikah sahih, dia ada orang tak panggil zina, tetapi dia panggil watak syubhah. Ini watak syubhah ni contoh. Kita belajar ni. Orang dia berkahwin zaman dulu, macam dekat Yaman, belah Yaman. Orang yang kahwin kat belah Yaman ni, dia orang tak kenal pun isteri dia. Masya-Allah. Tak pernah tengok. Kalau kat luar tak tengok. Sebab apa? Sebab semua perempuan tutup. Dan tu masa nak kahwin, nak bertunang, tengok. Tak tengok juga. Hebat. Saya jumpa seorang, saya punya mekanik. Kat Yaman, mekanik motor. Sebab motor pergi sekolah, pergi naik motor. WhatsApp dia jumpa dia. Baiklah. Dia kata,
Dia kata, saya dulu kahwin, saya tak kenal tu isteri saya. Tak kenal isteri. Dan tu macam mana kahwin? Kahwin je lah. Macam mana? Mak saya yang pergi tengok. Jadi mak saya nak kahwin. Okey, bagi sifat perempuan yang kamu nak kahwin. Saya nak perempuan tinggi dia macam ni lah. Kalau dengan saya tak nak lah tinggi pada saya nak rendah pada rendah sifat. Kemudian kulitnya putih, hidungnya mancung. Itulah sifat-sifat dia sebut pada mak dia. Jadi mak dia pun pergi dengan kakak dia pergi tengok. Okey, cari-cari. Okey, alhamdulillah kenal lah anak dia punya jiran ke, saudara mana yang jauh-jauh ke. Okey, mak dah jumpa tu. Dah cukup sifat yang kamu nak. Okey, nak kahwin tak? Okey, jadi angkat kan? Yang anak tak tengok? Tak tengok. Kahwin, masuk. Tu first time tu. Oh, itu baru rasa lain macam kalau kita dah tengok, dah kenal dah. Ini baru first time nak tengok. Zaman dulu dan di belah yang kadang-kadang kahwin ada ramai sekali lah. Tersalah, tak tahu mana satu tersalah bilik. Bila tersalah bilik, dia ingatkan ini dia punya isteri. Masuk bilik ni bersama. Jadi di situ dipanggil waqaq syubhat. Tidak dipanggil zina. Jadi anak itu akan dinisbahkan kepada si pelaku tu, suami lah, laki tu. Tapi dia dalam hukum hakam yang berkaitan dengan apa? Berlakunya persetubuhan di antara lelaki dan wanita tersebut. Dia kena bayar apa dia kena bayar dan sebagainya. Itu akan menyebabkan hukum daripada kejadian yang berlaku. Itu masuk pada masalah fiqh. Tapi pada masalah zina yang hakiki adalah memang dia tak kahwin langsung dan tak ada apa-apa pun. Tahu-tahu pergi ke mana-mana buat masalah. Apabila masuk hasyafah. Tapi kalau perempuan bersama dengan lelaki di dalam bilik belum masuk, itu belum zina. Belum zina, tak boleh kita. Sebab apa? Sebab hukum di dalam Islam tidak boleh dihukum akan hukum hudud sebatan 100 sebatan selagi belum betul-betul yakin disabitkan kesalahan zina. Kena tahu betul memang berlaku perzinaan itu. Memang hasyafah atau hasyafah. Kan dia tak tahu hasyafah. Topi helmet kan, orang tak dah kahwin laki dah sini kan. Hasyafah topi helmet lah. Kalau kawan saya itu helmet tu masuk simpan dalam peti. Tu. Bila dah lepas kepala tu, itu zina. Jadi bila sudah berlaku maka dihukumkan zina. Kalau belum berlaku belum dihukum zina. Bila belum dihukum zina maka tidak boleh disebat dengan 100 sebatan. Kena faham. Tapi di sini pada hadis Nabi SAW ini bukanlah menunjukkan itu adalah zina, tetapi itu adalah penyebab kepada zina. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqrabu az-zina. Jangan kamu dekati zina. Jadi apa yang mendekatkan zina? Melihat, kelakuan, perbuatan, itu adalah muqaddimatuz zina, permulaan yang menyebabkan seorang itu berlakunya zina. Nauzubillah. Erti daripada hadis tadi dikata bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Maka dua mata itu berzina keduanya. Mata. Mata mana? Macam mana mata boleh berzina? Tak boleh. Tapi penyebab. Apa dia? Apabila dia melihat kepada wanita-wanita. Itu penyebab. Orang berzina. Sebab apa dia berzina? Sebab bila dah tengok lah. Cuba kan tak tengok. Zina tak zina. Dan zina keduanya memandang kepada barang yang tiada nama. Dan zina keduanya mata tadi, iaitu dengan memandang kepada barang yang sesuatu lah. Zaman dulu disebut sesuatu ni barang lah. Barang yang tiada harus dipandang. Kita tak boleh tengok benda yang sepatutnya kita tak boleh tengok. Perempuan kita tidak boleh tengok. Kalau tengok sekadar sebab kita terpaksa tengok. Contoh, kita nak berjalan, perempuan lalu
terpandang. Bukan kita sengaja nak melihat kepada perempuan tadi, tetapi oleh kerana dia lalu. Dan kita nak pergi sana pandang, bukan nak pandang perempuan tadi. Niat kita pandang adalah untuk pandang kepada arah laluan kita, jalan kita. Tetapi apabila kalau kita sengaja pandang, nampak kita jalan-jalan, nampak perempuan, itu sengaja pandang. Itu yang tak boleh. Itu yang menyebabkan kita tak rasa nikmat bila kita nak buat ibadat. Buka Facebook waktu sebelum daripada solat, dalam masjid buka Facebook, dekat surau buka Facebook. Orang nak solat ni, kita pun tengok, tengok, nampak perempuan-perempuan, gambar perempuan tak pakai tudung, gambar perempuan tak tutup aurat. Buka. Dah lah dalam masjid satu. Dah yang kedua nak solat. Bila kita solat, subconscious, tahu dah subconscious? Dia, itu yang orang Yahudi, orang Barat, dia nakkan kepada kita supaya kita ni tak ada nikmat untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dia letak gambar-gambar perempuan ni tepi-tepi jalan. Yang saya pernah tahu, dekat sebelah barat, mereka letak gambar perempuan separuh mana? Separuh telanjang, bawah bogil, menyebabkan banyak aksiden berlaku. Sebab apa? Tengah bawa sedang gambar perempuan, bang, aksiden. Akhirnya dia orang tukar gambar. Itu adalah penyebab-penyebab kita bila nak melakukan ibadah dalam keadaan kita tenang, dalam keadaan kita khusyuk. Bila kita tengok benda gambar-gambar macam tu, Allahu Akbar, dia masih bermain-main dalam kita punya fikiran. Bukan kata gambar tu, kadang-kadang kita tengok benda tu pun. Tengok ni, kapet ni ada bunga-bunga ni pun kadang-kadang dia boleh bermain dalam fikiran. Apatah lagi tengok benda yang tidak dibenarkan oleh syarak. Dia akan sentiasa bermain dekat dalam fikiran kita. Kalau kita main kat fikiran, nak rasa nikmat ibadat macam mana? Sebab itu kena tinggalkan. Macam kita kata kerja, sebab itu ulama kata tinggal benda semua, tinggal kat luar. Sibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita nak solat, sebelum solat, waktu wuduk dan sebagainya, kita sibuk dengan berzikir, ingat kepada Allah Ta'ala, kerana ia membantu untuk kita khusyuk ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita buat kerja contoh, tengah menaik, ada assignment ke, ada kerja, kertas kerja kita nak kena buat ke, tengah-tengah kita buat, masuk waktu, kita pun nak solat. Kadang-kadang kita terlambat sikit. Waktu kita nak pergi solat tu, kita benda yang kita nak tulis tu duduk teringat lagi dekat atas kita punya fikiran kita. Kadang-kadang kita fikir pula, apa benda aku nak tulis depan ni. Sebab kita sedang disibukkan dengan benda tadi. Sebab itu di dalam hadis, di dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi menyebutkan, barang siapa yang ingin mendirikan solat, daripada hadis Nabi SAW, dia kata barang siapa yang baca Subhanallah 10 kali, ini sebelum solat ni, 10 kali Subhanallah, tahlil La ilaha illallah 10 kali, kemudian tahmid Alhamdulillah 10 kali, kemudian takbir 10 kali, istighfar 10 kali, kemudian dia membaca ayatul kursi, maka Allah SWT akan menerima dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita sibuk dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi sebelum solat kita ada zikir dia. Tadi waktu saya belajar di Bumi Aman, memang sebelum solat kita akan berzikir, baca Subhanallah, 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 Subhanallah 10 kali, La ilaha illallah, La ilaha illallah 10 kali, Alhamdulillah, Alhamdulillah 10 kali, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali, Astaghfirullah, Astaghfirullah 10 kali. Habis tu Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina ila yaumiddin fi kulli lahzatin abada 'adda khalqi wa ridha nafsi zinata 'arsyi wa midada kalimati Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum baca kursi. Macam daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis daripada tadi baru dirikan solat. Waktu tu baru kita rasa kondos sikit nak solat, sebab kita baru sibuk daripada zikir. Waktu kita berzikir tadi, kita cuba hadirkan hati kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, barulah membantu kita dalam ibadah. Sebelum solat baca Al-Quran, bukan baca WhatsApp. Sebelum solat,
Ni baca WhatsApp, baca Instagram, itu yang menyibukkan kita. Nak pula lagi ada benda. Kita ada yang sebelum solat shopping. Sibuk order barang. Dan tengah solat bawa barang. Bila dah sampai barang tu. Baik. Dan zina keduanya memandang kepada barang yang tidak harus dipandang dan kedua tangan. Kemudian dan kedua tangan itu berzina keduanya. Dan zina keduanya menampar akan yang dilarang menamparnya. Mana pukul, mana kesalahan, dosa. Iaitu dengan kita menggunakan tangan kita kepada benda yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Bukan zina tu maknanya zina yang saya sebut tadi. Itu mukadimah. Dan kedua kaki berzina keduanya, dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Dan bermula mulut itu berzina ia, dan zinanya mengucap akan yang tiada halal diucaplah. Dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia. Maknanya bila seorang tu dah mula start buat benda-benda ni, dia akan efek hati. Efek hati. Sebenarnya dia timbul daripada hati kita yang salah. Hati kita yang kotor. Hati ni adalah tempat yang paling utama. Hati adalah raja kepada 7 anggota. 7 anggota tu maksudnya lupa. Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, kemaluan. 7. Cukup lah. Hidung masuk tak? Hidung tak masuk. Sebab lidah banyak cakap benda yang haram. Mata banyak melihat benda yang haram. Telinga dengar benda yang haram. Na'udzubillah. Tangan buat benda yang haram. Kaki buat benda yang haram. Kemaluan meletakkan pada tempat yang tak betul pun haram. Perut makan riba, makan rasuah, haram. Dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj dengan bahawa mengerjakan ia akan zina itu atau mendustakan ia akan dia. Kalau sekiranya hati kita dah mula nak bercita-cita nak buat sesuatu, maka mulalah daripada yang demikian itu membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj, kemaluan. Dah buat benda yang haram, nanti kata mukadimah tadi. Jadi bila dah mata dah pandang, telinga dah dengar benda yang pelik, dan lidah dah cakap yang tak baik, tangan dah buat benda, mulalah kemaluan, mula nak membenarkan akan. Membenarkan apa? Membenarkan zina. Ataupun mendustakan akan dia, iaitu mendustakan daripada berzina, tak nak berzina. Sama ada yang itu. Dengan bahawa tertegah ia daripadanya, menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahawasanya asal bagi zina faraj itu 2 mata. Asal daripada hadis ini nak sebut asal berlakunya perbuatan zina dosa haram, dosa besar. Apa dia asalnya? Asalnya pada mata. Sebab itu mata ni besar sangat, kena jaga. Orang tua-tua cakap apa? Daripada mata jatuh, tengoknya sak lekat dekat dalam. Bila dah lekat dekat dalam, hati kita jadi berat kepada benda yang haram. Dah nak buat yang baik, dah tak rasa nak buat yang baik. Dah berlekat-lekat dalam hati. Sebab itu kita kena banyak istighfar, buang dosa-dosa yang lekat pada hati kita. Dan hendaklah menelik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia.
kita kena tengok pada seluruh anggota kita kepada pekerjaan apa yang patut anggota kita buat. Sebab kita nak menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Ke tak nak? Mesti nak jadi hamba yang bersyukur. Syaitan disebutkan di dalam Al-Quran, Allah SWT sebut dalam Al-Quran, syaitan apabila dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qala fahbit minha fa innaka rajim. Bila Allah kata keluar daripada syurga, sesungguhnya kamu direjam, maka kata syaitan, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan iblis daripada kalangan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, dia minta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qala anzirni ila yaumin yub'atsun, ya Allah, kamu panjangkan umur aku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal munzirin, maka kau akan dipanjangkan. Allah kata kamu dipanjangkan. Allah dah makbulkan doa iblis. Qala fa bima aghwaytani aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka iblis pun kata, bila kamu dah menyesatkan aku ya Allah, maka kami akan menghentikan mereka daripada, menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Ya Allah, iblis tengok. Dia dah ingkar dengan Allah Subhanahu Taala punya perintah. Allah perintah dia sujud kepada Nabi Adam. Kemudian dia tak nak sujud. Bila Allah hukum dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk panjang umur. Kemudian Allah kabulkan doa dia. Iblis, Allah kabulkan doa. Kan ada lagi iblis bila dia jadi kan? Tak tahu bersedih. Tak tahu bersedih kan? Iblis kan? Iblis antara makhluk yang awal tu. Sampai sekarang lagi ada iblis ada. Ada lagi tak? Sebab apa iblis ada? Sebab dia berdoa kepada Allah Ta'ala untuk panjang umur. Kemudian Allah panjangkan umurnya sampai kata, qala innaka minal munzirin. Aku panjangkan umur sampai kepada hari kebangkitan, sampai kiamat. Panjang umur iblis ni. Bila Allah dah panjangkan umur dia, Allah dah kabulkan doa dia. Dia kata apa? Aku nak sesatkan pula anak-anak Adam. Oh, tengok tu sifat orang bila buat baik, dia balas dengan keburukan. Sifat siapa ni? Orang buat baik, Allah dah bagi dah kabulkan doa dia panjang umur. Kemudian dia balas kepada Allah SWT untuk menyesatkan anak-anak Adam. Ya Allah, memang dah tentukan. Kemudian dia kata apa? Sumala'atiyannahum. Kemudian aku datang kepada anak-anak Adam ini min baini aydihim, daripada bahagian depan, wa min khalfihim, daripada belakang, wa an aymanihim, daripada kanan, wa an syama'ilihim, daripada belakang kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kamu akan dapati ramai daripada kalangan mereka tidak bersyukur. Syukur di situ maksudnya adalah orang yang mana bila iblis dia dah rosakkan kita daripada buat benda yang sepatutnya kita buat. Allah bagi kita tangan. Sebab tu ulama kata apa? Dia kata kita kena telik kepada seluruh anggota kita untuk apa urusan tangan kita. Jadi iblis dia nak elakkan kita daripada menggunakan tangan kita kepada perkara yang sepatutnya tangan kita buat. Maka tergolonglah kita daripada kalangan orang yang kufur nikmat Allah Ta'ala. Apa maksud syukur? Syukur kata ulama, sarful abdi bi jami'i ma an'ama Allahu 'alaihi min ni'amihi fi ma khuliqa li ajlihi. Syukur adalah seorang yang menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk apa nikmat itu dijadikan. Contoh, mata kita Allah bagi. Nikmat mata? Nikmat. Untuk apa mata ni dijadikan? Mata dijadikan untuk apa?
untuk taat kepada Allah Ta'ala, untuk buat tengok benda yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi bila mata tengok kepada yang haram, bermakna di sini dia tidak menggunakan nikmat mata untuk apa nikmat mata ini dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maka dia tergolong daripada golongan kufur. Kufur nikmat lah, bukan kafir. Terkeluar dari Islam. Kufur nikmat Allah Ta'ala. Bila salah menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu Ta'ala berikan kepada kita. Tangan. Allah berikan tangan untuk kita. Untuk apa tangan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala? Apakah untuk ambil barang orang? Apakah untuk pukul orang? Tak. Tangan adalah digunakan untuk buat perkara yang diberitahu oleh Allah SWT. Tolong orang, bantu orang susah tolong bantu. Ini tak kita ambil lagi barang orang. Masya Allah, dah lah orang tengah susah sekarang ni lah. Lagi kita pula ambil barang orang tu. Masya Allah, orang tak ada duit, dia ambil lagi duit orang tu. La haula wala quwwata illa billah. Itu bukan syukur nama dia. Itu adalah kufur dengan nikmat Allah SWT. Kaki berjalan kepada tempat yang diberitakan oleh Allah. Tapi bila berjalan pergi ke tempat yang haram, maka itu kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kufur nikmat. Jadi sebab itu dia kata, dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut dia. Yang patut dia. Apa yang patut dengan kita punya anggota? Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Tengok pekerjaan apa yang paling perlu, yang patut kita buat daripada anggota kita. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka kita kena pelihara kita punya anggota untuk apa yang patut bagi anggota tubuh badan kita, untuk apa yang dinantikan pekerjaan. Cari apa yang patut tangan kita buat, apa yang patut telinga kita buat. Ni tak duduk ni dengar sikit orang kata macam kios tu. Macam kios apa dia, apa masalah macam kios. Oi, cepat kita tu nak dengar cerita orang mata kalau lelaki lalu kesal tengok lalu perempuan lalu sud lalu kan, mulut sweet kan, zaman-zaman dah insya-Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga dan mahligai. Kita menanti-nantikan kaki kita berjalan di dalam syurga. Jadi kita perlukan buat apa? Cari pekerjaan yang patut untuk kaki kita, untuk nanti, yang kita nanti-nantikan, supaya kaki kita dapat berjalan dalam syurga Allah Ta'ala, dalam kebun-kebun syurga Allah Ta'ala, dalam taman-taman syurga Allah Ta'ala, dan juga di dalam mahligai Allah yang cipta di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan adapun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya mencapai buahan-buahan syurga dan minumannya. Itu yang dinanti-nanti. Sebab itu daripada atas tadi kata, maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti-nanti baginya itu balasan. Maknanya bila kita buat atas syurga, dalam atas dunia, perbuatan amalan yang kita nantikan amalan itu di dalam syurga pula. Tangan kita gunakan di atas dunia ni untuk nanti akhirat kita masuk dalam syurga, untuk kita dapat petik buah-buahan di dalam syurga Allah Ta'ala. Itu kita nak gapai minuman.
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. Oh, insya-Allah ini di dalam ويسقون فيها كأسا, yang mana diberikan minuman yang mana dalam minuman itu bercampur dengan air apa? Zanjabil, air halia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul Insan air dicampurkan dengan air halia? Air itu bercampur dengan halia. Dekat atas dunia kita buat orang Arab ni dia suka dengan halia. Kalau kopi ada halia. Sedap kopi halia kan? Sebab apa? Sedap kopi halia atas dunia. Tetapi dekat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ahli tafsir mengatakan syurga halianya tak sama dengan halia dalam atas dunia. Tak sama, mana boleh sama. Kalau gitu kita dah minum minuman syurga kan kadang sama tak? Tapi kenapa Allah SWT sebut zanjabil, halia? Kerana dulu orang Arab ni, dan bukan dulu je, sekarang pun orang Arab mereka suka campur minuman mereka dengan halia. Maka Allah Subhanahu wa taala nak bagi mereka rasa hebatnya balasan dekat syurga, maka Allah SWT akan letakkan minuman-minuman mereka bercampur dengan halia. Itu sebagai ahli tafsir menyebutkan. Kerana apa? Kerana halia ni ada rasa yang sedap dia. Kalau betul kita buat, sedap dia rasa, dia punya pedas-pedas dia. Dan ada pun tangan itu maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan minuman syurga. Seperti itulah segala anggota yang lain. Sama. Telinga kita gunakan dengar kepada yang dinanti-nantikan. Dengar untuk yang dinanti-nantikan. Bila dalam syurga kita akan dengar suara-suara, bunyi-bunyian, muzik-muzik yang indah-indah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Percakapan-percakapan yang indah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Suara-suara yang indah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling indah bila mata bila kita jaga untuk kita melihat apa yang dinanti dalam syurga Allah taala, apa yang paling hebat sekali ya, mata? Agak apa-apa. Dalam syurga kita akan tengok sesuatu yang sangat-sangat hebat. Apa dia? Masya Allah. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada kita tak tahu macam mana melihat Allah Ta'ala. Orang tak boleh kata melihat Allah Ta'ala macam kita boleh tak. Tapi itulah disebutkan di dalam satu syair Nabi Adam AS ketika dikeluarkan daripada syurga. Nabi Adam Allah keluarkan daripada syurga. Dia kata, Sayyidina Adam kata apa? Falaisa qasdi fil jinani na'ima ghaira anni uriduha li araka. Bukan maksudku di dalam syurga ini akan nikmat-nikmat syurga, tak? Nikmat syurga yang ni bukan. Tetapi yang aku harapkan adalah mengharap untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kerana melihat Allah Taala itu adalah nikmat yang paling besar. Baik, nanti kita sambung setelah daripada lawangan ahli syarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung sedikit lagi apa yang disebutkan oleh musannif. Dia kata, maka mata hanya senya ia kerana memandang kepada zat Allah. Kita jaga mata kita daripada melihat yang haram. Kerana apa? Kerana nikmat yang kita nanti-nantikan untuk kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu atas dunia lagi. Antara nikmat atas dunia, kita dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak nak tengok Nabi? Nak tengok. Siapa tak nak? Sebab melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam mimpi, melihat Nabi dalam mimpi itu benar. Hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, disebut dalam kitab Imam Muslim. Melihat Nabi SAW itu haqqa, benar. Jadi orang yang dapat melihat wajah Rasulullah SAW dalam mimpi itu benar. Nak melihat Nabi SAW, apakah layak dengan mata kita buat dosa? Kita buat benda yang haram, kita nak tengok Rasulullah, layaklah kita. Sebab itu kita minta ampun dengan Allah SWT, mata yang kita buat benda yang haram, supaya Allah bagi kita melihat benda yang besar, nikmat yang besar. Apabila kita sudah merosakkan nikmat Allah bagi pada kita dengan melihat benda yang kotor, benda yang macam mana kita nak lihat yang bersih? Begitu orang sudah hidup di dalam yang bergelumang dengan maksiat, mereka dah tak dapat merasa nikmat dalam buat baik. Sehingga Allah SWT beri hidayat kepada mereka. Sebab itu kita perlu perbaiki, bersihkan mata kita daripada melihat yang haram. Disebut dalam ni, maka mata hanya senya ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Melihat Allah Ta'ala tidak sama kelakuan mata kita melihat yang baru. Allah Qadim. Lawan Qadim apa? Hadith. Qadim ni maksudnya lama. Sedia kali Allah Ta'ala. Lama. Bila lama? Bila lama? Tak ada apa permulaan. Kita makhluk dan seumpama dengan kita daripada sekalian makhluk, walaupun lama sebelum kita, datuk nenek moyang kita, arash, qalam, kursi. Arash tu lah rasanya. Qalam tu qalam, pena. Kursi tahu, kursi lah. Semua tu Allah cipta dulu lagi, sebelum Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain. Lama tak? Lama. Tapi dia ada permulaan. Bila permulaannya?
Bila Allah cipta tu lah. Bila Allah cipta, itulah permulaannya. Tetapi Allah Ta'ala tiada permulaan. Siapa cipta Allah? Tak ada. Jadi Allah Ta'ala itu ada bila? Dulu lagi. Melihat Allah Ta'ala tak sama melihat dengan makhluk. Jadi nanti akhirat, nanti kita tahulah macam mana melihat Allah Ta'ala lah. Kat sini kita tak boleh bayangkan. Sebab apa? Sebab zat Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', tak sama dengan apa pun. Maka kita tak boleh menyamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Maka bila kita melihat sesuatu, bukan melihat sesuatu, maknanya kita melihat Allah Ta'ala yang luar biasa, yang tak ada sama, tak ada banding, tak ada seperti. Macam kita lah contoh, abang pergi satu tempat contoh tak pernah ada dekat Malaysia tempat macam tu. Luar biasa tempat ni, tengok Sonok lah rasa. Sonok kan, luar biasa tempat ni. Cari dekat Malaysia tempat macam ni memang tak jumpa. Cari dekat Malaysia Aurora tu, Aurora bukan nama pelakon tu kan. Aurora tu yang langit kan, warna-warni tu. Tak tahu, pergi tengok kat dalam Google. Aurora, A-U-R-O-R-A. Cantik tu. Tengok dekat dalam apa? Dalam gambar. Tak sama kita tengok depan-depan. Macam kita tengok lah. Weh, abang, saya nak pergi Mekah. Saya seorang pergi Mekah. Kita tengok dalam televisyen, tak rasa sangat lah. Cuba pergi tengok. Sama tak rasa ni? Baik. Kita tengok sesuatu yang luar biasa. Ini yang makhluk. Dah kita rasa seronok dah. Lagi kita melihat wajah Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala, lagi luar biasa. Dan tak ada yang sama langsung. Tak ada. Tak boleh banding dengan Allah Ta'ala. Itu nikmat yang sangat-sangat besar. Nak dikatakan nikmat, ni perbahasan kepada ahli kalam. Nikmat Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala ni sangat-sangat nikmat. Sampai ada ulama kata, semua nanti, akhirat nanti, semua boleh tengok Allah Ta'ala. Semua boleh. Tapi yang utama, yang hanya boleh melihat Allah Ta'ala orang yang beriman saja. Baik. Tapi pendapat kata, ada ulama kata, ya, semua boleh lihat, tetapi yang mana yang beriman, dia akan terus dapat melihat Allah Ta'ala sampai bila-bila. Yang maksiat, dia tengok, bila melihat Allah Ta'ala, dia dapat nikmat. Kemudian bila dicabut nikmat tadi, dia tak boleh tengok dah Allah Ta'ala. Itu adalah seksa yang sangat-sangat besar. Contoh, kita dapat nikmat. Contoh, kita ni kaya, jutawan, tiba-tiba jatuh muflis. Apa rasa? Nikmat tak? Kaya tu nikmat tak? Nikmat tak? Secara umumnya nikmat dah. Kaya tu dapat harta juta-juta dah. Tiba-tiba jatuh muflis, jadi miskin. Apa rasa? Oi, berat ni, terseksa kita. Oh, dulu pakai beli Ferrari, boleh beli cash Ferrari, McLaren, cash McLaren. Sekarang ni nak beli kereta pun tak boleh, muflis. Oi, sakit, dia kata sakit. Jadi orang yang melakukan kejahatan, Allah bagi tengok Allah Taala, lepas tu Allah tarik, lepas tu tak boleh tutup. Allah tutup mereka, tidak boleh lagi melihat Allah Taala. Maka mereka rasa apa? Rasa pedih azab ni, azab daripada dapat nikmat melihat Allah Ta'ala. Besar, mana dia menunjukkan bahawasanya melihat Allah Ta'ala ini sangatlah besar. Kita habiskan sikit lagi. Maka, dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada di negeri akhirat. Negeri dunia, negeri akhirat. Mana dia ada di dunia, akhirat. Tiada nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Tak ada lah, tak boleh. Tak percaya, tunggu nanti akhirat. Sekarang tak boleh cakap lah, tunggu akhirat. Bila akhirat nanti baru boleh. Oh betul lah Ustaz, dulu kita ke dunia dulu. Kalau kita masuk syurga lah, InsyaAllah semua masuk syurga, InsyaAllah. Kemudian dia kata, maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat bahawa. Mana patut sangat mata ni yang kita tunggu nantikan nikmat yang sangat-sangat besar ni,
dipelihara akan mata, akan dia dengan sehingga pelihara. Maksud sehingga pelihara ni maksudnya sangat-sangat. Wayatul hifzi. Sangat-sangat kita pelihara mata. Kenapa? Mata kita pelihara untuk melihat Allah Ta'ala. Jaga betul-betul. Dan dimuliakan dia. Muliakan mata kita daripada menghinakan mata kita melihat yang haram. Dengan sebesar-besar kemuliaan, sehabis-habis mulia. Kita muliakan mata kita melihat benda yang tak mulia. Maksiat mulia tak? Tak mulia. Melihat Al-Quran mulia tak? Kerana Al-Quran tu mulia, kita muliakan mata kita melihat yang mulia. Mulia mata kita. Betul? Dan bahawa tiada dikotorkan dia, yakni mata, dengan memandang akan yang haram. Wallahu a'lam. InsyaAllah cukup itu perbahasan untuk mata. Nanti kita akan berbahas untuk pada bahagian yang kedua, iaitu pada menyatakan bahagian telinga. Allah Ta'ala ada. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk menjaga anggota tubuh kita daripada melakukan maksiat dan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah pelihara kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara mara kita, jiran kita daripada terjebak dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah jadikan tempat kita ini adalah tempat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tambah pengajian kita pada malam ini dengan kafaratul majlis dan Sultan Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr wal insan fi husn al-dunya wa al-salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.